Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan Berita Malam, personaliti buku Sarawak Women in Scholarly Writing telah berkongsi ilmu dan pengalaman dalam satu sesi perkongsian My Research Experience di sini pada Selasa. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sesi ini merupakan sesi kedua diadakan sempena dengan Hari Wanita 2022 yang mana sesi pertama telah diadakan pada 21 Februari 2022 di Dewan Undangan Negeri Sarawak, Baru Kuching. Katanya kepada media, penganjuran sesi perkongsian My Research Experience ini bukan sahaja untuk berkongsi ilmu dan pengalaman, malah untuk meningkatkan dan menggalakkan generasi muda melibatkan diri dalam bidang ilmiah dan penyelidikan. Selain daripada itu, dalam sesi perkongsian sebegini, kita dapat dengar pengalaman mereka, cabaran yang telah mereka hadapi sebagai seorang penyelidik dalam bidang-bidang tertentu. Cabaran yang mereka hadapi sebagai seorang penyelidik, cabaran yang mereka hadapi sebagai seorang wanita, dan juga selain daripada itu, nasihat yang boleh mereka berikan kepada penyelidik muda supaya dengan itu mereka dapat memberi inspirasi juga dan motivasi kepada penyelidik muda. Jadi kami merasakan cerita mereka ini, pengalaman mereka ini, setiap satu adalah berbeza antara satu sama lain. Datuk Seri Fatimah berharap dengan menampilkan dan mengendengahkan personaliti-personaliti wanita dalam sesi perkongsian ini, ia dapat menambahkan keterlibatan mereka kerana ia penting untuk memartabatkan status wanita. Kita dengan menampilkan mereka dan mengetengahkan mereka bukan saja kepada akademik, tetapi juga kepada bukan mendedahkan mereka kepada para akademia, tetapi juga kepada orang awam. Dan kita berharap bahawa ini akan menambahkan visibility mereka. Selain daripada terkenal dalam kalangan akademia sendiri, kita nak juga ketengahkan mereka di halayak ramai. So visibility adalah sangat penting kerana dalam usaha kita untuk memartabatkan status wanita ini, visibility itu sangat penting supaya dapat mengubah persepsi orang ramai, orang awam, lelaki, perempuan, ahli dalam masyarakat tentang keupayaan seorang wanita itu. Dalam pada itu, beliau memberitahu sesi perkongsian ini akan terus diadakan dalam siri yang seterusnya. Sementara itu, bercakap mengenai terbitan buku Sarawak Women in Scholarly Writing, beliau memberitahu buku tersebut akan disumbangkan kepada setiap perpustakaan dan e-book supaya orang awam dapat mengakses buku tersebut. Sementara itu, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Pendidikan dan Inovasi, Dr. Anwar Rapai menjelaskan pembukaan Hub Inovasi Teknologi Perubatan Sarawak SMIF akan memberi nafas baru terhadap pengembangan sektor perubatan dan farmasetikal di negeri ini. Menurut Dr. Anwar, sebelum penularan pandemik COVID-19, beliau pernah memaklumkan perkara ini kepada Premier Sarawak untuk mewujudkan sebuah hub inovasi penyelidikan perubatan di Sarawak. I did inform him that the whole state of Sarawak, including Sabah as well as Kalimantan, we do not have a pharmaceutical plant. In other words, we cannot produce our own paracetamol. That is the basic tablets or the basic drugs that we need. The danger is that I told him, whenever we depend too much on drugs, especially for treatment purposes, if there's anything happen in between, we might be cut off of all this supply. Beliau berkata demikian semasa berucap mewakili Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Alman Zohari Tun Datuk Abang Openg merasmikan Majlis Pejah Tanah Sarawak Medical Innovation Technology Hub SMIF Tanjung Kidurong Bintulu pada Isnin. Katanya lagi, dengan adanya SMIF ini membolehkan lebih banyak produk kesihatan dan perubatan dihasilkan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap peralatan serta ubat-ubatan dari luar negara. Ini sekaligus menjadi hub yang bakal menjadi keperluan utama di masa hadapan, khususnya di kawasan Malaysia Timur.
Tambah beliau, Smith ini juga akan mengembangkan latihan profesion jururawat terlatih bagi membolehkan lebih ramai lagi jururawat terlatih di negeri ini dengan kemampuan setaraf dengan negara maju yang lain. Perkembangan seterusnya di Betong, sebanyak 3 projek transformasi luar bandar RTP di bawah pendudukan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Jeral Rentajabu telah siap dilaksanakan. Majlis penyerahan ketiga-tiga projek siap itu telah dilaksanakan pada Isnin dan turut disaksikan Datuk Jeral dan juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Projek pertama adalah membina jalan dan baik pulih parit menuju ke kawasan tanah perkuburan Rumah Panjang Nanga Pasar, Betong yang menelan kos sebanyak RM100,000. Datuk Jeral dalam badan itu memuji kerjasama di antara pihak agensi pelaksana, kontraktor dan penduduk Nanga Pasar hingga membolehkan projek ini disiapkan mengikut jadual. Selesai di situ, Datuk Jeral kemudiannya menyaksikan penyerahan projek siap membina dan menaik taraf jalan simen rumah ke rumah kampung Pasar Melayu Betong yang turut menelan kos sebanyak RM100,000. Ketua Kampung Abu Samad Latif yang mewakili penduduk kampung Pasar Melayu merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan yang telah menunaikan perancangan projek RTP di kawasan itu. Datuk Jeral berkesempatan meninjau Surau Darussalam, kampung pasar yang telah dibaik pulih pada tahun lalu, juga di bawah pendudukan RTP. Sementara itu, Datuk Jeral turut menyaksikan penyerahan projek RTP menaik taraf jalan Rumah Panjang Nangaban, Betong yang telah siap dilaksanakan. Projek menelan kos sebanyak RM100,000 itu dilaksanakan oleh syarikat Bendera Jaloh dan siap sepenuhnya pada November 2021. Ketika ditemui, tuai rumah Morris Ketit yang mewakili penduduk Rumah Panjang itu merakamkan penghargaan kepada kerajaan negeri atas keprihatinan terhadap keperluan masyarakat di situ. Sebelum mengakhiri lawatan, Datuk Jeral sempat meninjau perkembangan projek RTP membina jalan bersimen untuk kemudahan para pekebun masyarakat Melayu di sepanjang Jalan Nangaban. Projek menelan kos sebanyak RM150,000 itu bermula pada Disember 2021 dan dijangka siap sepenuhnya pada April 2022. Datuk Jeral berharap projek ini dapat berjalan dengan lancar dan disiapkan mengikut jadual agar para pekebun masyarakat Melayu menerima manfaat daripadanya. Selanjutnya di Miri, sejumlah 420 buah kereta dari seluruh pelusuk Sarawak telah menyertai Sarawak Auto Event yang berlangsung dari Sabtu hingga Ahad di Stadium Bandaraya Miri. Ini merupakan salah satu aktiviti sukan rekreasi yang dianjurkan bersebenar Sarawak Aktif 2022 peringkat bahagian Miri. Majlis penutupan program Sarawak Auto Carnival ini telah disempurnakan oleh Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin pada Ahad. Sarawak Auto Carnival dianjurkan Pejabat Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dengan kerjasama Miri Auto Event yang terdiri daripada 7 buah kelab. Di Semarahan pula, dengan penduduk kampung Moyan Laut telah mengadakan aktiviti senaman pagi sebenar program Sihat Sekampung di Dewan Masyarakat Kampung Moyan Laut pada Ahad. Program tersebut turut disertai oleh Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang bersama dengan Pegawai Daerah Asarjaya, Rais Ahmad dan Penghulu Kampung Moyan Laut, Gani Awi. Menurut Datuk Rubiah, aktiviti seumpama itu menggalakkan amalan gaya hidup sehat dan berharap ia dapat diteruskan pada masa akan datang agar momentum kesepakatan serta persefahaman dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk. Dalam masa sama, beliau turut mengucapkan syabas dan tahniah kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Moyan Laut kerana berjaya memupuk semangat pentingkan kesihatan selain merapatkan perpaduan dalam kalangan mereka. Manakala di Sarike, Pejabat Residen Bahagian Sarike dengan kerjasama Pejabat Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak serta Dewan Suara Sarike telah melancarkan program Sarawak Aktif Bahagian Sarike baru-baru ini. Seramai 350 peserta mengambil bahagian dalam 6 aktiviti sukan yang diadakan merangkumi 4 komponen iaitu sukan kecergasan, sukan rekreasi, sukan lasak dan sukan tradisi. Hadir menyempurnakan program berkenaan ialah Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Report, Datuk Sri Huang Tiong Si. Berucap ringkas, Datuk Sri Huang berkata program sebegini dapat menyemarakkan penyertaan masyarakat Sarawak secara bersasar dengan penjenamaan semula program sukan sedia ada serta menambah baik pendekatan dari segi kaedah pelaksanaan aktiviti-aktivitinya agar dapat menarik penyertaan masyarakat. Katanya program Sarawak Aktif ini dapat membantu golongan belia menghindari gejala sosial, memberi peluang pekerjaan di dalam sektor sukan tempatan dan membantu menaikkan martabat sukan Sarawak di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dalam majlis sama, Datuk Sri Huang turut menyumbang sejumlah RM5,000 untuk tujuan pelaksanaan program berkenaan.
Seterusnya, seramai 6 individu telah dilantik sebagai Kapitan Cina bagi Dewan Undangan Negeri Dun Pelawan. Majlis penyampaian CJ pelantikan telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 2 merangkap Adun Pelawan Michael Tiang Ming Tee di Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Sibu pada Isnin. Ia turut disaksikan Residen Bahagian Sibu Wong Hee Sieng, Pegawai Daerah Sibu Suhaili Mohammed dan Temenggong Vincent Lau Li Ming. Pelantikan sebagai Kapitan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2025 iaitu selama 4 tahun. 6 individu yang dilantik ialah Kapitan Ling Sui Hing bagi kawasan Brook Drive Sibu, Kapitan Muang In bagi kawasan Jalan Aoyong dan Jalan Ipoh, Kapitan Tiang Ni Ping bagi kawasan Jalan Kandis dan Jalan Diong Kit, Kapitan Ni Nga Leh bagi kawasan Sungai Merah, Kapitan Yong In Kai bagi kawasan Jalan Gambir dan Kapitan Tieng Mi An bagi kawasan Kampung Nansang. Sekian edisi malam bersama saya Grace. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.